Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Puan Nur Fazilah binti Abdul Hamid, pensyarah hubungan etnik dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk assignment yang telah kami siapkan, iaitu tajuk Pembandingan Amalan Gaya Hidup Lestari berdasarkan Kitab Semula yang diamalkan di Asia. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Ahmad Razim bin Azman, Piravin Nai, anak lelaki di Badas, Abu Talha bin Muhammad Amin, Shi Shanshan dan Muhammad Idakin bin Ahmad. Seterusnya, Shi Shanshan akan menghuraikan dan menyampaikan pengenalan pada assignment ini. Apa itu gaya hidup lestari? Gaya hidup lestari adalah gaya hidup mesra alam yang perlu diaplikasi dalam semua aktiviti manusia seharian. Ini bermakna kehidupan lestari diasaskan kepada amalan dan gaya hidup sesuai dengan keperluan generasi sekarang dan akan datang. Pembangunan lestari memerlukan pelaksanaan semua kemungkinan pilihan untuk menggunakan dan mengurus sumber semula jadi dengan cekap. Antara halangan penting untuk ditangani adalah pengurusan sisa. Menurut laporan dari Ocean Conservancy, lebih kurang 8 juta tan sisa plastik ke lautan di dunia setiap tahun dan lebih dari separuh sisa plastik itu datang dari negara Asia, iaitu China, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Oleh itu, kita semula merupakan salah satu cara yang sesuai untuk semua manusia memberi sumbangan masing-masing dalam melestarikan alam sekitar kita. Apakah itu kita semula? Kita semula boleh dikatakan sebagai satu proses menghasil produk yang baru dengan bahan buangan. Ia menjadi asas pemulihan sumber dengan mana penggunaan tertentu bahan dapat dimaksimumkan. Kepentingan gaya hidup lestari berdasarkan kita semula memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak dan semua peringkat umur. Amalan gaya hidup lestari sebenarnya amat mudah untuk dipraktikkan oleh semua manusia. Antaranya boleh berbelanja secara berhemat, menjimatkan penggunaan sumber air, tenaga dan bahan bakar, menggunakan bahan-bahan yang tidak mendatangkan kesan-kesan negatif kepada alam sekitar, serta menggunakan teknologi bersih dan juga mesra alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Razin akan menerangkan tentang latar belakang kajian amalan gaya hidup lestari berdasarkan Kitab Semula yang diamalkan di Asia. Cara-cara mengkaji gaya hidup amalan Kitab Semula di Asia merangkumi ciri-ciri dan amalan Kitab Semula antara Jepun dan China. Seterusnya, aspek potensi Kitab Semula sisa pembejal pemandaran Asia. Ciri-ciri Kitab Semula antara Jepun dan China, isi-isinya adalah status ekspor dan import sisa antara Jepun dan China, kitaran bahan antara Jepun dan China, undang-undang ekspor dan Kitab Semula domestik Jepun, ke arah bahan antarabangsa yang mesra alam. Seterusnya, aspek potensi Kitab Semula sisa pembejal pembayaran Asia. Penjanaan sisa pembejal pemandaran. Seterusnya, penjagaan, pencemaran dan pengambilan sisa sungai bandar, amalan pengambilan di Thailand, kajian kes aktiviti pengambilan sektor swasta di Thailand. Itu sahaja daripada saya, Ahmad Razim bin Azman. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan membentangkan tentang pernyataan masalah. Walaupun terdapat banyak perbincangan tentang kesan kita semula, tidak banyak perbincangan mengenai kesan tidak mengitar semula. Apa yang akan berlaku sekiranya semua orang memutuskan untuk berhenti mengitar semula? Apa kesan tidak mengitar semula dan membiarkan sampah kita menumpuk di tempat pembuangan sampah? Pencemaran tanah merupakan salah satu masalah yang disebabkan oleh pembuangan sampah dengan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selain itu, sampah yang dibakar di tempat pembuangan sampah mengeluarkan gas dan bahan kimia yang seterusnya menyebabkan pencemaran udara. Pembuangan sampah dalam sungai atau laut juga menyebabkan pencemaran air dalam
memusnahkan habitat laut. Di samping itu, pembuangan sampah yang tidak betul boleh mempengaruhi kesihatan manusia yang tinggal berdekatan kawasan tercemar atau tapak pelepasan sampah. Pendedahan terhadap sampah yang ditangani secara tidak betul boleh menyebabkan kerengsangan kulit, jangkitan darah, masalah pernafasan, masalah tumbuhan dan juga masalah pembiakan. Nyamuk dan tikus diketahui hidup dan berkembang biak di kawasan kumbahan. Yang keduanya diketahui pembawa penyakit yang mengancam nyawa. Gas rumah hijau adalah juga satu penyebab utama di sebalik perubahan cuaca yang ekstrim yang sedang dialami dunia. Dari ribut dan taufan yang sangat kuat hingga panas yang membara, orang mengalami dan menderita kesan negatif gas rumah hijau. Kawasan yang kotor juga akan menakutkan pelabur dan menyebabkan ekonomi tempatan merosot. Objektif kajian untuk tajuk ini adalah yang pertama, menerangkan gaya hidup lestari berdasarkan kita semula yang diamalkan oleh masyarakat di Asia. Objektif kajian yang kedua adalah menerangkan perbezaan gaya hidup lestari berdasarkan kita semula yang diamalkan di Asia. Dan objektif yang ketiga adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup lestari berdasarkan kita semula yang diamalkan oleh masyarakat di Asia. Untuk metodologi kajian, kumpulan kami menggunakan metodologi secara perpustakaan. Hal ini kerana metodologi ini lebih menjamatkan masa dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Dengan menggunakan metodologi perpustakaan, kumpulan kami perlu mencari bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk kajian iaitu perbandingan amalan gaya hidup lestari berdasarkan kita semula yang diamalkan di Asia. Kajian-kajian lepas juga perlu diteliti oleh kumpulan kami bagi menyokong tajuk kajian dan menjadikannya sebagai sumber rujukan. Kajian-kajian itu penting bagi menunjukkan bahawa kajian ini tidak mengulangi kajian-kajian yang lepas. Salam sejahtera, nama saya Pirawi Nayarana Laki Dewadas. Dalam video ini, saya akan menerangkan dapatan kajian mengenai gaya hidup lestari berdasarkan kita semula yang diamalkan oleh masyarakat di Asia. Gaya hidup lestari adalah gaya hidup mesra alam yang perlu diaplikasi dalam semua aktiviti seharian kita. Ini bermakna kehidupan lestari diasaskan kepada amalan dan gaya hidup sesuai dengan keperluan generasi sekarang dan akan datang. Sebagai individu, semua masyarakat di seluruh Asia mengambil beberapa langkah bagi menjaga pencemaran alam sekitar. Antaranya, tidak menggunakan beg plastik amat digalakkan dan sedang dikuatkuasakan kerana ianya memakan masa beratus tahun untuk mengurai dan reput. Pembelian barangan yang mempunyai bahan pembungkusan yang boleh diguna semula dan digital semula seperti kertas, kaca dan logam juga sedang dipraktikkan. Pengasingan sampah yang dihasilkan di rumah juga dilaksanakan. Di samping itu, terdapat sedikit perbezaan amalan kita semula yang diamalkan di negara Asia dengan yang di luar. Contohnya, di Jerman, pemerintah menghendaki syarikat dan industri mengasingkan dan mengitar semula sekurang-kurangnya 80% daripada produk mereka. Di Jepun pula, orang yang membuang perkakas rumah tanpa kitar semula dikenakan denda lebih daripada 30,000 yen iaitu sebanyak RM970 untuk menguatkuasakan undang-undang. Di Filipina, kerajaan memperkenalkan program tukar sampah dengan beras untuk menjayakan gaya hidup lestari berdasarkan kitar semula. Di Thailand pula, mereka memulakan Tahun Baru 2020 dengan pengharaman penggunaan plastik sekali guna. Di Singapura pula, mereka mengitar semula sebanyak 57% sisa dan membuang 43% sisa di mesin pembakar atau incinerator moden. Setiap daripada kita perlu memupuk amalan kita semula kerana mengurangkan pemusnahan dan pencemaran alam sekitar adalah sangat penting. Seterusnya ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup lestari berdasarkan kita semula yang diamalkan oleh masyarakat di Asia. Yang pertama adalah amalan penggunaan.
Amalan penggunaan ini dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pembangunan lestari. Konsep ini melibatkan pembaruan daripada sisi permintaan yang memfokus pada aktiviti pemilikan, penggunaan dan pelupusan dan bagaimana membuat perubahan untuk mencapai faedah sosial dan persekitaran. Yang keduanya adalah daripada aspek pendidikan. Pendidikan awal kanak-kanak penting kerana ianya merupakan langkah mendidik masyarakat agar lebih peka terhadap kelestarian alam sekitar. Salah satu aspek yang perlu dititik beratkan dalam pembentukan komuniti adalah bagaimana masyarakat setempat menerapkan konsep kelestarian ini dalam kehidupan mereka. Ia boleh dilaksanakan di peringkat sekolah yang membolehkan pelajar didedakan kepada amalan pembangunan lestari dan amalan penggunaan lestari. Akhirnya adalah faktor permasalahan kerajaan tempatan. Dalam membentuk pengguna yang berkelanjutan juga datang daripada pengurusan pentadbiran pihak berkuasa tempatan. Peningkatan bidang kuasa dan masalah kewangan yang dihadapi oleh pihak berkuasa tempatan juga telah menyebabkan kegagalan melaksanakan pengurusan dan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dengan jayanya. Akhir sekali adalah kekurangan fokus atau peka terhadap isu ekologi dan sosial juga menjadi punca faktor permasalahan oleh kerajaan tempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hamid Muhammad Amin. Okey. Hari ini saya nak bentang tentang langkah dan cadangan penambahbaikan bagi amalan gaya hidup lestari berdasarkan kita semula yang diamalkan di Asia. Okey, yang pertama, ibu bapa perlulah memainkan peranan dengan memberi didikan awal serta menjadi role model kepada anak-anak. Ini kerana anak-anak sebagai rentasan satu selai kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa. Ibu bapa perlulah menunjukkan contoh-contoh serta memberi pengenalan kepada anak-anak tentang kepentingan pentingnya untuk mengitas mula. Okey, seterusnya pendidikan. Pendidikan merupakan medium yang terbaik bagi menerapkan tentang kesedaran alam sekitar. Konsep kita semula juga boleh diterangkan oleh semasa di dalam pendidikan. Okey. Mata pelajaran kita semula bagi pendidikan awal kanak-kanak boleh diwujudkan. Macam dia sebut dah, tapi tak apa. Okey, masyarakat perlu bersatu padu dengan bekerjasama dan bagi menjaga alam sekitar. Ini kerana individu tidak kerana jika individu sahaja yang bekerja keras, ini tidak akan mengubah apa-apa. So semua masyarakat perlu bekerjasama bagi menjaga alam sekitar kita dan melestarikan untuk kita semula ini. Okey, seterusnya kerajaan perlu menguatkan kuasa bagi mengahadkan sisa buangan dari kilang. Ini kerana terdapat banyak kes-kes pencemaran yang berlaku di negara-negara Asia. Sebagai contoh, sungai yang dipenuhi oleh sampah-sampah sarap. Okey, so kerajaan bolehlah memainkan peranan dengan mengenakan tindakan kepada individu-individu yang terbabit. Okey, seterusnya kerajaan juga perlulah menyediakan infrastruktur yang bagi memudahkan golongan-golongan masyarakat kita untuk mengitas mula. Okey, kesimpulannya, di negara barat mereka lebih mengamalkan gaya hidup lestari. Ini kerana mereka sudah berada beberapa langkah di hadapan berbanding negara-negara lain dalam sektor teknologi hijau. Mereka juga sudah pun telah menerapkan anak-anak mereka bagi mencintai alam sekitar dalam kalangan golongan-golongan muda melalui kempen-kempen yang telah mereka lakukan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.